لا إله إلا الله محمد رسول الله صل على سيدنا محمد الله صل على سيدنا محمد نبيه وعلى آله وصحبه أجمعين. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم من كل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين حبيب الله رب العالمين محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وجاهد جهاده واستنى بسنته إلى يوم الدين. ما بعد. قال بشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Pertama sekali kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi Allah taala kurniakan kekuatan dan keimanan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amanah yang Allah taala berikan pada kita. Jadi mana kita tidak ada rasa jemu-jemu untuk melakukan mana kebaikan demi untuk diri sendiri, bukan untuk Allah taala. Untuk kita diri sendiri. Sebab apa? Janji-janji Allah taala itu mana cukup banyak. Janji Allah taala, janji ke syurga dan juga janji ke neraka. Jadi mana kita nak yang mana? Janji kita ialah janji ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah mudah-mudahan jadi mana kita lah di antara yang terbaik dalam diri kita, usaha untuk nak mencapai tahap suatu tindakan yang kita lakukan itu jangan melampaui batas, dan tindakan itu tidak boleh menyebabkan maknanya terbatalnya Islam, terbatalnya iman. Takut-takut jadi mana kita di akhir kalam kita itu dengan keadaan kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah kita pada malam ini ada buka kitab tak? Surat berapa? 54 34. Hadirin para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, muka surat 34. Betul lah 34, ada tanda tak kat sini? Masjid Al-Qram. Betul. Ada tanda sini. Insya-Allah kita akan teruskan jadi mana pengajian kita berkitab kita, dan kita tak hurai walaupun kita dekat dengan korban, tapi saya tidak hurai bab korban. Jadi mana panggil ataupun khususkan jadi mana ustaz yang datang sini cerita bab korban. Jadi mana insya-Allah kita akan sambung kitab kita pada malam ini muka surat 34, dan insya-Allah mudah-mudahan jadi mana kalau yang ada kitab tu jadi muka surat 34 masih lagi kita memperbincangkan tentang tajuk besar kita, iaitu pengertian dalam Islam. Sehingga daripada dulu sehingga kini jadi mana kita berbincang mengenai Islam, sebab Islam ini luas, dan Islam ini sebagai satu kesempurnaan dalam hidup kita, di mana dibicarakan di dalam kitab yang kita pegang ni, di mana Allah Subhanahu wa taala sudah meletakkan diri kita ni sebagai seorang yang mana cukup bertuah. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi mana umat yang mana cukup bertuah. Jadi maknanya kita senang menerima ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma kita takut keengkaran itu maknanya di dalam satu perebutan, mungkin di dalam pasal-pasal yang tertentulah mengenai politik dan berbagai lagi, menyebabkan mereka ini mana terputus keimanan dengan sebab apa? Dengan perebutan kuasa. Perebutan kuasa menyebabkan jadi maknanya menyebabkan mereka itu boleh melakukan apa saja tindakan-tindakan yang boleh menyebabkan maknanya terbatalnya Islam dan juga iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala musannif rahimahullahu taala. Dan seterusnya ialah apa tindakan kita. Kita lihat di sini firman Allah Subhanahu wa taala di dalam muka surat 34 surat An-Najm ayat 42.
kata Allah Subhanahu wa taala, dia kata wa anna ila rabbikal muntaha, dan bahwasanya hanya kepada Tuhanmu lah sesudah kesudahan segala sesuatu. Mana tidak ada satu perkara yang mana kita kekal dalam dunia ini melainkan Allah Subhanahu wa taala. Melainkan Tuhanmu lah mana kesudahan segala sesuatu. Jadi maknanya tidak ada satu benda yang ada dalam dunia ini semua boleh berkekal kecuali Allah. Tidak ada satu pun. Jadi maknanya tidak ada satu pun benda yang Allah Taala cipta dalam dunia ini boleh kekal, kecuali ada beberapa 10 perkara yang sedia maklum yang saya sudah bagi tahu. 10 perkara iaitu di antara Lauh Mahfuz, Arash, Ajibuz Zanab, syurga, neraka, dosa, pahala, dan itu di antara 10 perkara yang mana tidak dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa Allah Taala tidak binasakan 10 perkara tersebut? Ini di antara janji Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata Allah Taala binasakan 10 perkara ni tuan-tuan, jadi mana kita ni rugilah tuan-tuan. Syurga tak ada. Bila syurga tak ada, buat baik macam mana pun tak masuk syurga, buat apa? Maka itu dah di antara kelebihan sebenarnya. Dia makhluk Allah Subhanahu wa taala juga, jadi mana tidak dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syurga tidak dibinasakan. Neraka tidak dibinasakan. Orang mati syahid, anbiya mana tidak dibinasakan jasadnya. Maka itu dah di antara janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang itu mana mati dalam keadaan mati menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, maka mati dalam keadaan yang Allahu akbar, cukup mulia. Mati dalam keadaan cukup mulia. Kalau kata mati dalam cukup mulia, lepas tu syurga tak ada, mana? Jadi mana itu di antara keadilan Allah Subhanahu wa taala, janji Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Wa anna ila rabbikal muntaha, surat 34, dan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala hanya kepada Tuhanmu lah kesudahan segala sesuatu. Maka kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala yang seterusnya, iaitu di dalam suratul Alaq, iaitu ayat 8. Inna ila rabbikar ruj'a. Inna ila rabbikar ruj'a. Apa kata Allah? Sungguhnya hanya kepada Tuhanmu lah kembalimu. Sesungguhnya hamba-Nya lah hanya kepada Tuhanmu lah kembalimu. Mana tidak ada suatu kepercayaan yang cukup lengkap, edisi ataupun dipanggil peraturan nizam, peraturan di dalam pembentukan, di dalam orang panggil apa, adalah amalan-amalan yang mereka lakukan, amalan-amalan yang kita lakukan. Jadi mana tidak sia-sia jadi mana amalan kita, maka Allah Subhanahu wa taala mana gantikan dengan apa? Pahala. Dan pahala Allah Taala gantikan pula jadi maknanya ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Kita nak yang terbaik dalam kehidupan kita ni tuan-tuan. Bila kita nak yang terbaik, maknanya kita lihatlah di antara perkara-perkara yang berkaitan dengan kita nak menjadi orang yang mulia. Siapakah orang yang paling mulia sekali? Siapakah orang yang paling mulia sekali? Orang yang paling mulia sekali ialah orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, tak kira kau ni kaya ke, miskin ke, tak kira apa benda sekalipun. Jadi maknanya kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Apa kata Allah? Dia kata inna akramakum indallahi atqakum. Di dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Tuan boleh tengok sendiri, petik tengok Google, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Ialah orang yang bertakwa di antara kamu. Tak kira siapa sekalipun. Di antara kamu ni tak kira siapa sekalipun. Yang sebelah kita ni Tok Bilal kan, yang sebelah kita ni Tok Imam kan, yang sebelah kita ni mana sapu sampah ke, Tok Siak ke, yang sebelah kita ni Datuk Seri ke, yang sebelah kita ni Tun ke, siapa sekalipun, jadi mana di antara mereka semua sama belaka. Muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dan seterusnya ialah apa dia tuan-tuan?
bila mana jadi kalau kita ingin mendapat seorang manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kita naklah kita cuba lebih daripada yang lain. Kita cuba dan kita berusaha untuk nak mempertingkatkan lagi. Mempertingkatkan lagi, jadi makna suatu benda yang mana kita rasa satu peningkatan pada diri kita. Sebab apa? Apabila kita melakukan amal ibadah, kita rasa macam ada perasaan lah. Ada perasaan dan rasa gebentar dan rasa seronok dan rasa lazat dan sebagainya. Selagi mana kita tidak ada rasa kelazatan dalam amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahu Akbar, ya Allah ya Tuhanku, Kau berikanlah aku mana kelazatan dalam amal ibadah aku. Bila aku puasa, kelazatan. Bila aku solat, mana timbulkan, mana zahirkan kepada diri aku ni kelazatan. Bila aku ni kelazatan. Jadi makna tuan-tuan, setiap mana kebaikan yang kita lakukan, puasa, cara puasa. Semayang, cara semayang. Sedekah, cara sedekah. Korban, cara korban. Jadi maknanya itu di antara makanan-makanan kita. Kalau kita makan durian, tuan-tuan, sama saja dengan buah langsat. Jadi makna kita ni tak ada rasa langsung lah. Kan? Makan buah durian, lazat cara buah durian lah tuan-tuan. Raja buah tuan-tuan. Ada lagi di antara raja buah, jadi buah durian juga tetapi dipanggil musang king. Masya Allah, lagi sedap tuan-tuan. Bila kita tanya, sedap lah, kata Allah sedap. Sedap sangat lah, kata Allahu Akbar. Yang kau tanya, durian sedap tak? Tak sedap langsung. Padahal tak sedap langsung lah durian ni. Sebab apa? Kau beli yang sekilo 3 ringgit tu, yang terbuka ada 3-4 hari dah, memang dah tak sedap kan. Muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Jadi itu perumpamaan tuan-tuan. Sebab apa? Kerja kita. Jadi mana kerja kita nak mendapatkan kelazatan dalam amal ibadah yang kita lakukan itu, mana kita perlu kepada usaha kita. Macam mana usaha kita untuk nak mendapatkan jadi mana khusyuk dalam amal ibadah ataupun ikhlas dalam amal ibadah kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita rasa diri tanggungjawab kita ni. Macam kita kerja tuan-tuan. Kalau kita rasa tanggungjawab kita, amanah kita terhadap mana majikan kita, kita nak meningkatkan lagi, kita nak memajukan, jadi maknanya majikan, kita nak memajukan lagi, jadi mana peningkatan industri, jadi mana kita rasa kita buat kerja tu untuk nak meningkatkan lagi, insya-Allah Allah Taala akan meningkatkan. Begitu juga kita. Apa yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu bukan arahan daripada manusia, arahan dari direct daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah jadi mana amanah. Kalau bukan amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak akan semayang tuan-tuan. Buat apa masjid besar-besar tuan-tuan? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala memperwajibkan kita, itu di antara amanah yang mana paling lekeh sekali, iaitu solat. Paling lekeh akhirnya. Sebab apa? Solat ni paling mudah sekali. Tak kira lah yang berat tu, itu lain cerita lah. Nak cerita kata semayang ni berapa minit saja tuan-tuan. Muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Ayat yang kita baca tadi ini muka surat 35, sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu lah kembalimu. Bila kau buat kerja, jadi mananya ada balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila kita melakukan amal ibadah, jadi mana Allah Taala janjikan kepada kita, jadi mana itulah di antara orang panggil apa? Senipis-nipis iman kita. Kalau dalam ilmu tasawuf ni, aku buat kerja kerana nak pahala, jadi mana syirik kita pada Allah Subhanahu Taala, itu dahsyatlah kita. Itu di antara orang yang mana dia tidak mananya mengharapkan pahala ataupun ganjaran daripada Allah Subhanahu Taala. Aku nak mengharapkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ilmu tasawuf tuan-tuan. Dah sampai tahap kita. Agak yang tak sampai. Bila kita buat ni, dapat pahala ni. Bila kita buat ni, dapat pahala ganjaran ni. Bila kita buat ni, dapat ganjaran ni. Dan bila kita buat ni, kita dapat ganjaran ni. Kita tak kembali bahawasanya apa yang aku buat ini, aku nak mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa tak kira lah. Aku buatlah kerja apa sekali. Aku nak mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baru dah dapat satu markah tuan-tuan. Selagi mana kita duduk kejar. Sebab apa? Takut tuan-tuan. Apabila kita mengejar mana ganjaran, mana kita lupa kepada Allah Ta'ala reda ke tak reda. Kita buat satu perkara yang boleh membatalkan sembahyang. Kita buatkan satu perkara yang boleh membatalkan solat kita. Yang kita buat boleh membatalkan mana iman kita, membatalkan Islam kita. Kita buat apa saja. Jadi maknanya
Hanya tinggal Islam saja, tetapi iman tak ada, takwa tak ada. Allahu Akbar. Itu yang kita takut, tuan-tuan. Hadirin para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ayat-ayat tersebut kita baca menyatakan kesudahan manusia. Apa dia kesudahan manusia? Bila dah mati ni, tuan-tuan, sudahlah manusia, tak ada dah lagi dah. Tak adalah manusia, tak ada, tinggal nama saja, tuan-tuan. Tinggal nama saja. Kalau kata Mukhtar, bila dah mati tinggal nama saja. Itu pun nama ni sebulan 2-3 bulan dia tak ingat dah. Kata satu ustaz dalam masjid ni dah meninggal, contoh dia. Tak tahulah siapa, tak sebut nama lah. Sebulan dia kata, ustaz tu dah meninggal lah. 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, lupa habis semua dah. Sampai setakat itu saja mana ingatan kita, tuan-tuan. Jadi mana ayat yang kita baca tadi ni, mana ayat tersebut dia menyatakan kesudahan manusia, iaitu manusia itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dibuat perhitungan. Apa dia perhitungan? Dan balasan terhadap amalan mereka di dunia. Maka Allah SWT bangkitkan semula. Lepas daripada mati, Allah Ta'ala bangkitkan semula. Perhitungan yang pertama di dalam mana? Alam barzah. Allahu Akbar. Diduga. Dan diseksa. Sebab apa? Kita tidak melepasi soalan-soalan yang diajukan oleh mana para malaikat yang bertugas. Daripada dia mati, soal sampai dekat dengan kiamat, tuan-tuan, tak boleh jawab, tuan-tuan. Allahu Akbar. Bayangkanlah, tuan-tuan, diseksa oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wakilkan kepada malaikat yang bertugas. Tak ada ganti-ganti dah. Tak ada ganti. Malaikat itu saja yang akan bertugas. Sebab apa? Dia bukan manusia. Dia bukan ada tangguh-tangguh. Dia ni bukan sifat dia sifat manusia. Cuma dia ni berakal juga, tetapi tidak diberikan nafsu kepada malaikat tadi ni. Sebab itu dia tidak ada kesian belas. Apa yang Allah Ta'ala sebut, dia direct terus dia buat. Seterusnya ialah ditentukan tempat yang sewajarnya bagi diri masing-masing. Kalau kita duduk di Mahkamah Agung ni, tak ada terlepas, tuan-tuan. Bila kita duduk dalam apa? Dalam kubur, tuan-tuan, alam barzah, jadi maknanya mulut semua dikunci. Yang nak menjawab itu adalah mana anggota-anggota kita. Maka pada ketika itu jadi mana tidak ada lagi dah. Kita nak tipu tak boleh dah. Dia kata aku tak buat. Dia. Kalau kata mulut boleh cakap lah, kan? Kalau kata mulut lu cakap, dia kata aku tak buat, dia kata kau buat hari tu sekian-sekian hari bulan berapa. Maka ketika itu mulut mana tak ada boleh berkata-kata lagi dah. Mana dikunci. Yang akan menjawab yang benar-benar belaka, mana tidak ada yang tak benar melainkan yang benar. Tengok tu talqin ni kan. Hai si fulan Mukhtar bin Amatillah. Takut juga kan. Nama Mukhtar sendiri kan. Nama sendiri lah senang. Dia sebut nama orang dia marah pula kan. Hai Mukhtar bin Amatillah. Apabila datangnya 2 malaikat akan persoalkan kepada engkau, kau jangan gentar ya Mukhtar. Sebab apa? Malaikat yang datang itu makhluk Allah Subhanahu Wa Taala juga. Dia akan menyoal kepada engkau. Inilah di antara hasil daripada kerja amal ibadah engkau sebelum engkau mati. Bila engkau dah mati, jadi mana aku akan soalkan kepada engkau. Aku nak menguji engkau sebelum Allah Ta'ala bangun dan dihitungkan di mahkamah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lagi teruk lagi lah mahkamah kan. Nak masuk ke dalam syurga ataupun neraka, dalam kubur dia bangun semula. Cuma diseksa saja. Tapi kalau kata dah dibangun, dah bangkit semula, Allah Ta'ala bangunkan semula, bangkitkan semula, yaumul hisab, jadi maknanya dah bangkit semula hari perhitungan, maka kita menunggu Mahkamah Agung, iaitu Mahkamah Allah Subhanahu Taala. Pada ketika itu tak ada lawyer lagi dah. Tak ada lawyer buruk, tak ada lawyer lagi dah. Kau nak saman aku saman kau, tak ada dah masa tu, tuan-tuan. Maka yang bekerja keras itu ialah malaikat-malaikat yang naik turun mengira jadi mana amalan kita. Allahu Akbar. Percaya ke tak ni? Sila kena percaya. Itu di antara iman kita. Duk cakap bobuih jadi tak percaya buat apa kan? Ini dalam kitab ni, tuan-tuan. Sesiapa saja yang bersih jiwanya dengan iman
dan amal soleh telah dijanjikan syurga kepada mereka. Dan sesiapa yang kotor jiwanya dengan kufur, mana kotor itu mana kategori yang cukup kotor lah. Bukan kotor badan, kotornya akidah mereka. Yang ada kepada mereka ialah apa yang dimaksudkan dengan kotor itu ialah apa dia? Dia sebut di sini, iaitu mereka ini melakukan mana kekufuran dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dijanjikan syurga kepada mereka. Dan sesiapa yang kotor jiwanya dengan kufur dan juga mana maksiat, maka balasannya ialah neraka. Itu dua saja. Mengajilah banyak mana sekalipun, dua saja yang kita duk cari sekarang ni. Di antara syurga dengan neraka, itu saja. Kita nak neraka ke syurga? Mesti kita nak syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Baca kitab besar-besar, dua ni saja, syurga ataupun neraka. Baca kitab Arab, syurga ataupun neraka, kita nak syurga. Tak pernah lagi orang sebut aku nak neraka. Tapi ada juga mungkin kurang siuman lah. Pernah juga mana berlaku pada diri saya sendiri, mana ada juga mananya orang panggil adalah dari antara manusia ada dia menstiharkan, dia kata apalah, kafir ke kafir lah. Tu dia. Neraka ke neraka lah. Itu di antara mungkinlah kurang siuman, mungkin dia tidak ada asas langsung. Dia ingat neraka tu macam api lighter saja, macam tu je. Dia kata api itu macam api lighter. Setakat api tu tak ada masalah, aku datang esok aku cucuk rokok dia kata. Allah punya dahsyatnya lah. Boleh kita boleh melawak ke macam tu? Hindarkan daripada api neraka, jauhkan daripada api neraka, azab api neraka. Dia kata, aku setakat mana api neraka tu, besok ni aku beli rokok batang, aku cucuh kat situ. Dia kata, hui, takut lah aku. Nak cerita pun takut tuan-tuan. Muslimin, muslimat rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Jadi mana tuan-tuan, kita nak orang yang mulia. Orang yang mana? Yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Taala dah sebutlah di dalam suratul Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi mana sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kata Allah, ialah orang yang bertakwa. Itu saja jawapan dia. Jawapan yang tu saja, tak banyak tuan-tuan. Banyak jadi tak apa nak ingat tuan-tuan. Dan satu lagi ialah dalam dunia ni tuan-tuan, kita nak yang orang yang terbaik. Kita nak orang yang terbaik. Apa dia nak orang yang terbaik? Orang yang terbaik, kalau kita nak takrifkan, kalau kita lihat di dalam sabda Nabi Rasulullah SAW, dia kata di antara orang yang terbaik ialah antara kita sekaliannya, ialah mereka ni yang mempelajari Al-Quran. Allah Ta'ala iktiraf bagi mereka, bagi hambanya, orang yang mempelajari Al-Quran, orang yang belajar Al-Quran dan mengajar Al-Quran, itu di antara istilah daripada orang yang terbaik dalam hidup dia. Kita kena mengajar jugalah, kan? Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya hadis ni dia terdapat dalam koleksi dalam hadis Bukhari dan juga Sunan Tirmizi. Jadi kalau kata jenis kita ni mengajar orang, jadi mengajar dan kita mengamalkan dia. Dan kita belajar dan kita mengajar pula, itu di antara dikategorikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala orang yang terbaik. Dah dapat 2 poin dah kita hari ni. Tadi kita nak cari maknanya orang panggil apa? Orang yang mulia. Itu kita takwa. InsyaAllah kita lah di antara golongan orang yang takwa. Dan yang keduanya adalah orang yang terbaik. Maka alhamdulillah, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. InsyaAllah kita 2 poin dah kita dapat. Kita nak cari pula mana Nabi yang terbaik, siapa dia? Nak cerita ni ke? Kita baca dulu tuan-tuan. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, Islam merupakan penghayatan yang sebenar bagi manusia. Manusia sahaja. Apa dia manusia? Bila sebut kata manusia, yang berakal lah. Kalau tak ada akal, mana tidak dikategorikan. Orang yang tak dikategorikan kalau dia ni tidak berakal. Kalau dia ni orang gila ke apa, mana tidak dikategorikan. Mana di sini Islam dia merupakan penghayatan.
Orang Islam saja dia menghayati sebenarnya. Bagi manusia dia merupakan cahaya petunjuk dalam kehidupan, merupakan ubat yang mujarab untuk mengatasi dan juga memperbaiki masyarakat dan jalan sebenar yang tidak mungkin sesat kepada sesiapa yang melaluinya. Bila kau duduk dalam Islam, insya-Allah, jadi maknanya engkau tidak akan tersesat. Engkau akan ditambah lagi dengan ilmu. Kita belajar ilmu, ditambahkan lagi mana keyakinan kita bertambah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, keyakinan kita bertambah dengan Islam. Sebab apa? Allah Taala yang kerja Allah Taala ni dia nak bagikan suatu mana kelazatan, itu saja. Kita nak buat-buat tak boleh, tuan-tuan. Maka Allah Taala akan berikan satu panggil apa? Baja ni orang panggil apa? Vitamin lah. Vitamin. Qala musannif rahimahullahu taala. Kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah apa, tuan-tuan? Di dalam satu surah Asy-Syura ayat 52 dan 53. Firman Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim siratillahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard ala ila Allahi tasirul umur. Ada lagi tak? Dan kata Allah Subhanahu wa taala, artinya, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahyu, yakni Al-Quran. Bila sebut kata wahyu tu Al-Quran lah. Siapa yang menerima wahyu? Iaitu Nabi lah. Kita tak ada terima wahyu. Cuma kita ni mendapat dapat maknanya apa yang disampaikan oleh mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak terima wahyu. Walaupun saya duduk di taman wahyu, saya tak pernah lagi terima wahyu, tuan-tuan. Ada dua kat sini kan, dekat Ceras satu ada taman wahyu kan. Ceras ada satu, dekat Selayang pun ada satu taman wahyu. Tempat lain tak tahulah. Kalau dekat Mekah sana tempat turun wahyu, bukan taman wahyu. Tempat turun wahyu itu yang sebenar. Kan? Jadi makna bila sebut kata wahyu tu, tuan-tuan, itu Quran lah. Dengan perintah kami. Bukan saja-saja nak turun, tuan-tuan, dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan turunnya Al-Quran itu, wahyu itu maknanya di tempat yang paling mulia, tuan-tuan. Allah Taala tak turun semasa Nabi duduk dalam tandas. Allah Taala tidak turun masa Nabi duduk bersama dengan isteri, tak ada. Allah Taala jadi maknanya janji, aku nak turun di mana? Di Gua Hira, masya-Allah. Muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dan seterusnya maknanya ialah sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah kitab, yakni Al-Quran. Sebelum itu engkau tidak tahu. Ada juga di antara kalangan yang beriman dengan kitab Taurat. Dan sebelum itu ada kitab Zabur, kitab Injil dan berbagai lagi, mana 4 kitab itu, tuan-tuan, sebelum itu. Jadi maknanya kalau tidak diberikan penerangan tentang Al-Quran, jadi maknanya siapa pun tak tahu, tuan-tuan. Jarak di antara Nabi Isa alaihissalam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu satu jarak yang cukup lama, tuan-tuan. Sehingga pupus habis semua puak ataupun saki-baki puak-puak puak-puak yang pengikut Nabi Isa alaihissalam, sehingga apabila ditanya kepada mereka, kau kenal tak Isa? Aku tak kenal lah Isa, sama dia Isa. Sampai tahap macam tu. Lama sangat mana nak lantik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dia lagi, tuan-tuan? Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah kitab, yakni Al-Quran, dan tidak pula mengetahui apakah iman itu, tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya, kata Allah, yang kami tunjuki dengan dia sesiapa yang kami kendaki.
Orang yang nak saja. Orang yang beriman saja, orang yang nak saja. Kadang-kadang orang yang tak nak, walaupun dia berlakon, munafik mereka, fasik mereka, aku tak akan berikan kepada mereka. Hanya orang yang nak saja. Di antara hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya kami benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus, iaitu jalan Allah Subhanahu wa ta'ala yang kepunyaannya segala apa yang ada di langit dan juga yang ada di bumi. Hei, ingatlah manusia semua bahawa kepada Allah kembali segala urusan, mana tidak ada suatu benda yang mana tak akan binasa, melainkan semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita nak cari orang nabi yang terbaik. Bila kita dah bertemu dengan Nabi ni tuan-tuan, dah cerita bab Nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita satu persoalan yang timbul. Bila kita nak Nabi yang terbaik, di antara nabi-nabi ialah iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu di antara nabi yang terbaik. Mana dia? Bukti dia. Bukti kita lihat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Ati babal jannah yaumal qiyamah fastaftihu fayaqulul khazinu man anta. Itu dia. Faqulu Muhammadun fayaqulu bika. Fayaqulu bika umirtul aftaha li ahadin qablak. Apa maksud dia? Nak cerita kata Nabi yang terbaik ni, Nabilah orang yang pertama boleh masuk syurga. Manalah dialog dia? Aku datang ke pintu syurga. Ada malaikat lah yang jaga tu, pintu syurga tu. Aku datang ke pintu syurga pada hari kiamat. Maka aku meminta supaya pintunya dibuka. Maka berkata penjaga pintu itu, siapa kamu? Siapa kamu? Dia kata. Maka aku pun jawab. Dia kata, aku Muhammad. Dia kata. Maka penjaga pintu syurga tadi berkata, dia kata, aku dilarang seseorang itu masuk dalam syurga. Dilarang aku untuk membukanya kepada seseorang pun sebelum daripada engkau. Engkaulah orang yang pertama, dia kata, sebelum daripada itu. Tak ada orang boleh masuk. Engkaulah orang yang pertama. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadi maknanya zahirkan, jadi maknanya Nabi boleh masuk syurga. Itu di antara nabi-nabi yang lain, nabi yang terbaik. Sebab apa? Nabilah yang akan masuk ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala dengan arahan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala lah. Muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Okey. Habis. Dan seterusnya, firman Allah Subhanahu wa ta'ala kita lihat lagi. Di dalam suratul Isra ayat 82. Kata Allah, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Doa lah tu. Kan? Doa lah kita baca, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u. Doa lah. Setiap maknanya ada yang dalam Al-Quran itu, kalimah-kalimah ada yang Quran itu semua sifat belaka. Kami turunkan Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuatu yang menjadikan penawar dan juga benar rahmat bagi orang-orang yang beriman. Hanya bagi orang yang beriman saja. Kita nak carilah doa yang terbaik dalam hidup kita. Sebab apa? Dalam berapa perkara, 10 perkara kita nak cari yang terbaik dalam kehidupan kita. Yang pertama tadi, nak cari orang terbaik. Manusia yang terbaik, orang yang terbaik, Nabi yang terbaik. Kita nak pula doa yang terbaik. Semua kita bersumberkan kepada Al-Quran. Mana bukti dia? Kita disuruhkan cari doa yang terbaik. Maka banyaklah tuan-tuan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun cerita, sebut, dia kata khairud doa, dia kata istighfar, dia kata. Khairud doa istighfar. Mana ada istighfar? Astaghfirullahalazim, dia kata. Kata Syekh, tolong bagi doa yang baik sikit, dia kata. Kita pun bagilah doa yang terbaik. Dia kata kena istighfar dulu, dia kata. Itu dah biasa dah. Dia kata aku nak doa lain. Mana doa yang paling terbaik? Itu istighfar. Doa yang terbaik ialah mana istighfar. Apa dia istighfar? Itu memohon keampunan Tuhan daripada dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi mana hadis ini
yang mana diriwayatkan oleh mana Hakim daripada Ali, mana keampunan Tuhanlah yang kerap kali dipohon oleh mana Nabi Isa alaihissalam. Apa dia, walaupun beliau seorang nabi ni maksum lah tuan-tuan, yang tidak berdosa, tetapi Nabi Isa alaihissalam sentiasa istighfar, meminta keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dan seterusnya kita baca lagi tuan-tuan, pagi habis ni kita berhentilah. Segala, kalau musannif rahimahullahu taala, segala ta'rif yang tersebut di atas hanyalah beberapa contoh sebagai susulan dari berbagai lagi ta'rif yang dikemukakan oleh mana ulama. Kesemuanya ta'rif dapat diterima asalkan ia merangkumi maksud ajaran yang terkandung di dalam Islam, dan sesungguhnya kesemua ta'rif itu mana tidaklah bercanggah, bahkan beriringan di antara satu sama lain. Kalau orang boleh kupas, tetapi tidak lari daripada apa yang terkandung di dalam Islam di sini, jadi mana tidak mengapa lah tuan-tuan. Dan seterusnya, apa dia lagi tuan? Ada kepelbagaian ta'rif adalah menunjukkan kepada kita betapa syumulnya Islam, sehingga tidak ada perkataan yang dapat kita terjemahkan bagi memberi makna seperti dengan hakikat Islam itu sendiri. Jadi maknanya itu di antara permohonan kita tuan-tuan. Kita nak satu perkataan yang terbaik dalam kehidupan kita. Apa dia? Kalam yang terbaik. Kita masukkanlah kalam ataupun perkataan yang terbaik. Apa dia kalam yang terbaik ni? Kita lihat pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kalam yang terbaik iaitu mana khairul kalamul arba'un la yadurruka bi ayyihin bada'ta subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul kalamu arba'un la yadurruka bi ayyihin bada'ta subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Oh, yang tu rupanya di antara kalam ataupun perkataan yang terbaik. Sebenarnya sebelum ni aku tak tahu lagi dah. Itu di antara perkataan yang terbaik. Muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dan seterusnya, apabila kita nak perkataan yang terbaik atau kalam yang terbaik, maka berapa poin lah kita dapat hari ni? 4 lah kan. 1, 2, 3, 4 dan yang kelima, kita nak rujukan yang terbaik pula. Kita nak kitab yang terbaik. Kitab yang terbaik kita dah tahu dah sedia maklum, iaitu Al-Quran. Ataupun buku yang mana isi kandungan diambil daripada Al-Quran, diletakkan dalam buku kita ni, kitab kita ni, iaitu ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis. Maka inilah di antara kitab yang terbaik. Maksud kata kitab tu Al-Quran lah. Tetapi apabila kita ambil sedikit mana ayat-ayat Al-Quran daripada Al-Quran, diletakkan di dalam kitab-kitab untuk nak menerangkan tentang hukum, jadi maknanya itu di antara buku ataupun kitab yang terbaik. Sebab apa ada Al-Quran? Muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insyaallah. Jadi mana ada beberapa tip yang kita dapat pada malam ini. Kita nak kitab yang terbaik, dan kita nak apa lagi yang terbaik, iaitu pemakaian kita yang terbaik, pemakaian kita yang terbaik, dan begitu juga kita nak amalan yang terbaik, kita nak solat yang terbaik, dan kita nak pula jadi maknanya satu syifa ataupun ubat yang terbaik, dan macam-macam lagi dah di antara yang berkaitan dengan yang terbaik yang kita boleh faham pada malam ini. Di antara tip-tip yang saya bagi tadi ini, mana itu di antara usaha kita untuk nak mendapat yang terbaik, dan redha di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau baju pula, dia nak baju warna putih lah. Kalau yang lebih elok ni baju dah warna coklat dah kan. Kalau kita lihat daripada hadis ni, khairus thiyabikum, apa kata Nabi? Dia kata khairus thiyabikumul bayad.
albisuha ahya'ukum wa kaffitun fiha mautakum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata pakaian yang terbaik. Pakaian terbaik kamu ialah maknanya berwarna putih. Sebab apa warna putih ni? Pakaian semasa hidup dan pakaian semasa mati. Mana kapanlah si mati tersebut dengan pakaian putih. Ini hadis yang diriwayatkan oleh mana Darul Qutni yang pendapatnya daripada Anas radhiyallahu anhu. Kita juga disuruh kita mengutamakan yang terbaik memakai kain ihram berwarna putih dalam mengerjakan haji. Maka putih ini adalah di antara pemakaian warna pakaian yang terbaik. Dan juga kita nak yang terakhir sekali ialah amalan yang terbaik. InsyaAllah mudah-mudahan jadi kita mendapat satu amalan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana Nabi SAW sebut, dia kata afdalu a'malus salatu fi awwali waqtiha. Sekali lah. Jadi maknanya hadis ni dia mengingatkan kita afdalu a'malus salatu, mana salat kita fi awwali waqtiha, di antara awal waktu. Pada tak semayang langsung, okeylah tu. Jadi mana kita nak yang terbaik di antara amalan-amalan yang terbaik, mana kita sembahyang dan ataupun solat di mana di awal waktu. Muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, insya-Allah mudah-mudahan jadi mana kita nak satu benda yang terbaik, maka kita perlulah berusaha. Kita insya-Allah. Mudah-mudahan yang baik semua daripada Allah, yang kekurangan itu mungkinlah daripada kesalahan saya sendiri. Setakat itu saja, sebab kita berhenti pada tempat yang cukup elok. Kita akan masuklah ke bab yang keempat. Bab yang keempat, insya-Allah kalau diberikan kelapangan lagi, kita akan sambung bulan depan pula. Jadi insya-Allah yang baik semua daripada Allah, yang kekurangan itu mungkinlah daripada kesalahan saya sendiri. InsyaAllah saya sendirilah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Astaghfirullahalazim min kulli dhanbi wa atubu ilaih. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma razuqna Nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan, qawlan wa fi'lan wa ibadatan wa amalan salihan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.